Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanan muttaqin, amma ba'd. Lebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih lagi memberikan kita kesempatan untuk terus hidup sehingga hari ini. Masih lagi memberikan kita kesempatan untuk terus menuntut ilmu walaupun dalam keadaan yang agak terbatas. Tapi dengan segala kemudahan yang ada pada hari ini, insyaAllah kita akan mengambil manfaat ilmu dan keberkatan. Okay. Ustaz ucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua anak didik Ustaz. Walaupun kita tak ada kat sekolah sekarang ni, kita ada kat rumah. Tapi anggaplah macam kita ada kat sekolah. Dan Ustaz harap kamu semua dapat mendengar dengan baik dan menjaga adab sebagaimana kamu ada dekat sekolah. Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca bacaan ayat suci suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah itu akan membuatkan jiwa kita lebih tenang dan lebih mudah untuk menerima ilmu. Okay. Ustaz terus pergi. Ustaz mungkin akan agak cepat sedikit sebab tak ada banyak masa dan Ustaz kena bahas dua topik iaitu akidah dan ibadah pada hari ini. So, seperti yang kamu semua tahu, ulum syariah terpecah kepada dua bahagian iaitu akidah dan juga ibadah. Akidah dan juga ibadah. Okey, kita tengok dulu akidah. Bagi pelajar-pelajar tahun 4, subjek akidah, tajuk yang akan kamu pelajari ialah beriman kepada qada dan qadar, kemudian sifat wahdaniyah dan juga sifat qudrah. Okey, hari ini kita akan fokus pada tajuk beriman kepada qada dan qadar saja. Pertama sekali, kita kena tahu sebagai manusia dekat alam ini, kita semua telah ditentukan perjalanan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang berlaku dekat dunia ni semua ada sebab dan akibat yang Allah Taala telah tentukan. Allah Taala ni dia ada kuasa untuk menjadikan setiap sesuatu hanya dengan mengatakan kalimah kun, jadilah, fayakun, maka jadilah perkara tersebut. Sebagaimana yang selalu kita baca dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki suatu perkara, maka cukuplah dia mengatakan kun, jadilah, maka jadilah perkara tersebut. So kita semua ini berada dalam sistem yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Okay. Dalam ayat lain surah Al-Qamar, Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut takdir, kata Allah, kulla syai'in, setiap sesuatu, bukan saja manusia. Allah tak kata inna kullan nas, tak. Allah kata setiap kulla syai'in, setiap sesuatu, bukan saja manusia, bahkan seluruh alam ini semuanya berada di bawah kekuasaan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tengok sekarang ni apa itu maksud takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Qada dan qadar. Pertama kita tengok maksud qada terlebih dahulu. Qada ini Ustaz letak kurungan kat sini ialah ketetapan. Qada, boleh kita baca sama-sama. Baca dengan Ustaz. Qada ialah sesuatu kejadian atau peristiwa yang telah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi. Okey, maksud azali maksudnya daripada awal-awal penciptaan kita, Allah telah tetapkan benda tu dan kita tak boleh ubah. Sebagai contoh, rupa paras kita dan umur kita. Tak ada orang yang masa dia nak lahir kat dunia ni, dia lahir, dia keluar pada perut ibu dia, dia dah nak tentukan, okey, aku lahir ni aku nak muka aku macam ni. Ataupun mak ayah dia boleh tentukan, anak dia nak lahir je, keluar aja muka jadi macam artis yang diminat, contohnya lah. Tak boleh. Benda tu Allah Ta'ala telah tetapkan sejak azali lagi. Termasuk juga dengan umur kita. Kan, contohnya tahun ni kamu semua telah pun masuk darjah 4 kan. Tahun 2021 kamu telah pun berisi darjah 4 ataupun tahun 4 lah. So, benda tu kamu tak boleh ubah. Maksudnya esok rasa macam aku nak cepat sikit lah nak pergi sekolah menengah. Tak boleh. Benda tu dia tak boleh nak bergerak mengikut yang kita nak.
Semua tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan rupa paras kita, umur kita, rezeki kita. Semua tu dalam ketetapan Allah SWT. Itu maksud qada, boleh faham Saya kena pergi cepat sikit ni. Maksud qada ialah benda yang Allah telah tetapkan sejak daripada azali lagi, dan benda tu kita semua terikat. Kita tak dapat nak ubah. Okey. Yang kedua, qadar. Yang tadi beriman kepada qada dan qadar. Okey, sekarang kita tengok qadar. Qadar ni adalah takdir. Kalau tadi ketetapan, ini adalah takdir. Takdir ni maksudnya pelaksanaan ketetapan tadi. Maksudnya dekat sini ada sedikit campur tangan manusia, tapi Allah bagi, yang campur tangan manusia tu Allah bagi kita kekuatan untuk memilih. Okey, contohnya macam ada dua orang pelajar. Ustaz bagi contoh, dua orang pelajar, pelajar A dan pelajar B. Seorang, dua-dua pelajar ni memasuki pertandingan lumba lari. So, pelajar yang A ni, sebulan ataupun seminggu sebelum pertandingan, dia dah buat latihan sungguh-sungguh lah. Dia dah buat latihan lari 10 km, lari dalam air. Boleh ke lari dalam air? Tak kisahlah. Dia buat latihan yang betul-betul hebat lah untuk dia masuk pertandingan yang akan berlangsung tak lama lagi. Pelajar yang B ni pula, dia tak buat apa-apa latihan. Dia duduk santai-santai je. Kat rumah, dia duduk tengok TV, dia makan, main PUBG. Dia tak ada buat latihan untuk lumba lari. So, masa hari pertandingan, dua-dua pelajar ni masuk je pertandingan tu, pelajar A menang dan pelajar B kalah. So, dua-dua pelajar ni, takdir mereka Allah telah tetapkan, dua-dua ni akan masuk pertandingan yang sama. Tapi seorang menang, seorang lagi kalah. Sebab yang seorang ni dia usaha untuk menang, dan seorang lagi dia tak usaha apa-apa. Maka Allah takdirkan dia kalah. So, takdir tu berubah mengikut usaha manusia tersebut. Tapi Allah juga yang tentukan. Macam tadi yang mula-mula tadi tu, yang qada tu, dia tak boleh ubah. Semua orang sama. Tak ada orang boleh nak ubah umur dia, nak ubah muka dia. Kalau sejak daripada lahir tu tak boleh nak dia nak set up muka dia macam mana yang dia nak. Okay, tapi kalau qadar ni dia ada sedikit campur tangan manusia, ataupun Allah bagi kebolehan kepada manusia. Bukan campur tangan lah. Maksudnya Allah bagi kemampuan kepada manusia untuk memilih takdir apa yang dia nak. Okay, sebagai contoh tadi, dalam kes tadi, pelajar A dipilih takdir untuk menang, dan sementara pelajar B dia telah memilih takdir untuk kalah sebab dia tak buat apa-apa latihan. Dia faham Saya rasa itu saja untuk pengenalan bab qada dan qadar. Saya pergi pengertian saja untuk hari ini. Okay. Sekarang ni kita tengok tajuk ibadah. Okay. Maaf loading sikit, lambat pula hari ni. Loading teruk ni. Okay, minta maaf lambat tadi pula. Tak tahulah apa masalah ni. Okay, sekarang kita pergi pada tajuk ibadah. Okay, tajuk ibadah bagi tahun 4. Kamu akan pelajari 3 tajuk utama, iaitu azan dan iqamah. Kemudian yang kedua ialah solat fardu dan yang ketiga ialah solat Jumaat. Okay. Hari ini kita akan fokus pada tajuk azan dan iqamah saja. Okay, bab azan dan iqamah. Azan dan iqamah pun Ustaz akan jelaskan bab pengertian saja untuk hari ini.
Untuk minggu pertama ni kita belajar dia punya maksud sajalah. Okey. 5 minit lagi ni. Okey, pengertian azan. Okey, azan dari segi bahasa bermaksud i'lam. Okey, dengan tutulan. Ini maksud dari segi bahasa i'lam, iaitu pemberitahuan. Ini maksud dari segi bahasa. Azan maksud dari segi bahasa adalah untuk memberitahu. Dari segi istilah syarak pula, azan ni adalah lafaz tertentu. Kita dengar kalau muazzin, orang yang azan tu kita gelar dia sebagai muazzin. Disebut Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sampailah habis. Itu adalah lafaz bagi azan untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu. Kalau dari segi bahasa, maksud azan ni adalah untuk memberitahu, dan dari segi istilahnya ataupun kita kata yang lebih detail lagi adalah untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu. So bila kita dengar azan, kita tahulah telah masuk waktu solat subuh ke, zuhur ke, asar, maghrib ataupun isya. Okay. Solat yang ada azan hanya solat fardu, solat sunat tak ada azan. Okey, dalil azan wa idza nadaitum ila salah, surah Al-Maidah, bila diserukan azan untuk mengerjakan solat, maka so kalau kita nak solat, kata Allah, hendaklah diserukan azan. Dalil yang lain daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza hadaratis salah falyu'azzin lakum ahadukum, apabila tidur waktu solat, hendaklah seseorang di kalangan kamu azan. Nabi sendiri pun telah sampaikan kepada kita, kalau kita nak solat, maka kita kena azan. Okey, sekarang kita tengok pula iqamah. Tajuk kita ni azan dan iqamah. Azan tadi dah settle, kita pergi pada iqamah. Okey, iqamah dari segi bahasa, macam azan juga tadi, dia ada maksud bahasa dan istilah. Okey, dari segi bahasa, iqamah ni ialah mendirikan. Maksud qamah ni, daripada perkataan bahasa Arab, qamah ialah mendirikan. Kan kalau dalam kelas kita kata qiyamanah, tu daripada perkataan tu lah. Qamah, mendirikan. Okey, istilah dia ialah lafaz tertentu meminta jemaah bangun untuk menunaikan solat. So kalau tadi azan untuk bagi tahu masuknya waktu solat, iqamah pula untuk bagi tahu jemaah yang ada dekat dalam masjid tu untuk bangun untuk mendirikan solat. Boleh faham tak ni? Harap boleh faham lah. Okey, hukum azan dan iqamah. Hukum bagi azan dan iqamah, hukum kedua-dua azan dan iqamah adalah sunat muakkadah sebelum melakukan solat fardu. Hukum dia adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni dalam Islam kita belajar, kan dia ada hukum wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Okay. Sunat muakkad ni dia di bawah hukum sunat. So azan dan iqamah, hukum dia sunat untuk kita laungkan, tetapi dia sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang sangat-sangat dituntut. Maksudnya sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat, para tabi'in dan salafus salih. Itu maksud dia. Saya rasa itu saja kot. Habis dah pun. Ada bunga api pula. Okey. Itu saja penerangan Ustaz untuk hari ini. Bab pengertian bagi tajuk akidah, tajuk ibadah. Kalau rasa tadi Ustaz terangkan cepat sangat, bolehlah ulang tengok balik video ni. Dan catatlah kalau rasa-rasa nak catat apa yang betul. Cuba baca, hafal dan fahamkan apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Ustaz doakan kamu semua diberikan kesihatan, diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan juga keberkatan dalam menuntut ilmu. Okey, itu saja pada Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.